Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua, terutamanya pelajar yang menonton video pengajaran ini. Dan selamat datang ke minggu yang ketiga dan kita masuk topik yang ketiga bagi kursus MPU 21032 penghayatan etika dan peradaban. Dan untuk minggu ini kita akan masuk topik yang seterusnya, iaitu etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Baiklah, kita lihat dahulu mengenai sinopsis bagi kursus ini, bagi topik kali ini. Baiklah, bagi sinopsis bagi topik ini dapat kita lihat di mana menyebutkan mengenai fenomena migrasi dan kepelbagaian atau diversity. Diversity kita dapat masukkan dengan kepelbagaian. Tidak dapat dipisahkan dalam mengupas etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Iaitu kita nak fokuskan apa? Migrasi satu dan juga dalam kepelbagaian. Okey, baik. Dan sebelum kedatangan Eropah ke Asia pada era prakolonial, telah wujud putaran migrasi di alam Melayu yang telah menemukan peradaban India, peradaban Cina, Timur Tengah dan alam Melayu masing-masing dengan sistem etikanya melalui Selat Melaka. Dan kepelbagaian ini telah menjadi lebih kental dan kompleks dengan kedatangan manusia Eropah, iaitu pada era kolonial ataupun mudah untuk kita faham pada era penjajahan. Okey, melalui perdagangan dan juga penjajahan yang membawa peradaban dan sistem etika serta nilai Eropah. Maksudnya di sini orang Eropah, terutamanya Inggeris, iaitu British, Belanda, Portugis, mereka ini datang melalui perdagangan dan juga penjajahan dalam masa yang sama membawa peradaban dan juga etika serta nilai Eropah. Dan tindak lapis setiap unsur etika dan peradaban yang pelbagai ini, Timur dan Barat akhirnya tersulam melalui asimilasi, akomodasi, akulturasi dan juga amalgamasi yang berlaku daripada paras rakyat jelata hingga ke mercu pemerintahan kesultanan. Melalui migrasi buruh paksaan, wujudlah masyarakat majmuk semasa penjajahan. Pada era pasca kolonial yang berlanjutan ke era globalisasi sampailah hari ini, sifat kepelbagaian di alam Melayu amnya dan Malaysia khususnya menjadi semakin pekat dan juga ligat, apatah lagi setelah platform digital terasas membentuk kepelbagaian yang sungguh kompleks, yang sangat-sangat kompleks. Inilah yang disebut sebagai super diversity. Dan dalam setiap era prakolonial, zaman kolonial dan juga pasca kolonial ini, wajah, idea dan juga amalan etika berevolusi, berubah-ubah bersama penyesuaian pada peradaban yang terlibat. Baiklah, hasil pembelajaran dan objektif bagi topik kali ini, kita akan melihat yang pertama, pelajar dapat menjelaskan proses pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian, dan yang kedua, menganalisis impak etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Seterusnya kita lihat apakah kandungan bagi bab yang ketiga ini. Yang pertama, pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat berbagai. Okey, yang kedua, komponen etika dan peradaban yang mana meliputi beberapa perkara, iaitu persekitaran geofizikal, iaitu laut, daratan dan juga gunung ganang. Yang kedua, masyarakat dan demografi, iaitu melibatkan aktiviti ataupun kerja seperti bertani, pedagang dan juga terlibat dalam industri. Yang ketiga, dari sudut ekonomi dan juga pasaran, di mana adanya ekonomi sara diri, ekonomi tukar barang ataupun disebut sebagai barter dan juga perdagangan. Yang keempat, falsafah dan pemikiran, iaitu dari sudut falsafah pemikiran tradisional dan juga moderniti. Dan kita juga dapat melihat Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Ini sangat menarik. Dan juga yang keempat adalah warisan dan pendigitalan sejagat.
Baiklah, kita masuk dahulu pengenalan mengenai topik kita pada kali ini, di mana kita akan melihat istilah peradaban. Istilah peradaban itu sendiri berasal daripada bahasa Arab digunakan bagi menjelaskan tentang maksud ketamadunan. Dan sebelum kedatangan Islam, perkataan yang digunakan untuk membawa maksud peradaban adalah budaya yang bertunjangkan kepada keluhuran nilai dan juga kehalusan budi pekerti. Dan istilah Melayu yang biasa digunakan untuk menjelaskan tentang peningkatan hidup bermasyarakat ini adalah kemajuan atau pembangunan. Tetapi istilah tersebut tidaklah begitu meluas berbanding dengan tamadun. Selepas kedatangan Islam, istilah-istilah Arab mula digunakan dan diterima pakai dalam istilah bahasa Melayu. Baik. Dan kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan etika. Etika adalah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, contohnya seperti adat sopan santun dan sebagainya yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan masyarakat. Dan peradaban pula adalah sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Seterusnya, pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian ini, yang pertama kita dapat lihat sistem kepercayaan dan agama yang wujud. Yang kedua, kewujudan penempatan masyarakat di mana di situ telah membentuknya kota, membentuknya bandar ataupun dikenali sebagai Madinah. Seterusnya, peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat. Macam kalau kita lihat pada hari ini, negara Jepun. Negara Jepun adalah salah sebuah negara yang mana sistem ataupun kehidupan rakyatnya ini telah ada satu peningkatan jangka hayat. Kalau dulu contohnya kita boleh katakan masyarakat ataupun warga negara yang tinggal dalam sesebuah negara itu usia emas mereka dalam lingkungan 50-60 tahun. Tapi disebabkan kemajuan teknologi, disebabkan kemajuan dalam bidang penyelidikan, kesihatan dan sebagainya telah menyebabkan jangka hayat seseorang manusia itu dapat bertahan lama. Contohnya asalnya 60, seseorang itu boleh hidup sehinggalah umur 80 tahun. Jadinya masyarakat di Jepun, kalau kita lihat, mereka ada satu dasar yang mana menjaga kepentingan warga emas bagi yang tinggal di negara mereka. Dan Malaysia juga akan mengikut jejak langkah mereka. Sebab apa? Jangka hayat penduduk di negara kita, terutamanya warga emas, akan meningkat pada kadar 15% dalam tempoh 10 hingga 20 tahun akan datang. Okey, seterusnya, peningkatan kualiti kehidupan kita dah sebut dah tadi. Kewujudan sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur, contohnya dalam bidang politik, pentadbiran, ekonomi, pendidikan dan kesemuanya berada dalam keadaan yang teratur. Contoh kita ada apa? Kita ada sistem pendidikan sangat teratur daripada sekolah tadikanya, masuk sekolah rendah, kemudian sekolah menengahnya, kemudian melanjutkan pengajian di peringkat tinggi seperti anda semua, dan ini menunjukkan adanya sistem, dan sistem ini sistem yang teratur. Sekiranya anda berpeluang untuk pergi ke negara luar yang sistemnya kurang, anda akan dapati betapa bersyukurnya berada di dalam negara Malaysia. Baik, kita lihat lagi. Dalam pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian ini juga, kemunculan satu bahasa atau beberapa bahasa serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri. Kalau di Malaysia ini, kalau di negara kita pada asalnya adalah menggunakan bahasa Melayu yang disebut sebagai lingua franca dan juga menggunakan tulisan Jawi. Itu asalnya. Baik, dan sekarang ini masih lagi menggunakan bahasa yang hampir sama, itu bahasa Malaysia, dan kalau di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia tapi masih lagi dapat berkomunikasi. Okey, baik. Dan seterusnya kita dapat lihat juga kewujudan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral untuk mengatur perlakuan dan juga tindak tanduk masyarakatnya. Okey.
Baik, seterusnya kita dapat lihat lagi kelahiran dan peningkatan daya reka cipta dan dalam teknologi dan juga pembinaan. Itu sebabnya kalau kita lihat penciptaan bangunan, peralatan yang digunakan, semuanya sangat-sangat membantu untuk kita hidup dalam masyarakat yang pelbagai ini, terutamanya membentuk etika dan juga peradaban. Dan akhir sekali, kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah, kesenian, kesusasteraan dan juga nilai etika yang tersendiri. Okey, kita lihat yang pertama iaitu berkaitan dengan persekitaran geofizikal. Baik, bermula pada tahun ataupun penghujung zaman batu dan permulaan zaman gangsa, masyarakat dari Indochina dan juga daerah-daerah lain telah berhijrah ke semenanjung Tanah Melayu dan kelompok ini dikenali sebagai Melayu pesisir ataupun dikenali sebagai Melayu Jati dan juga Melayu Deutero yang mempunyai corak kehidupan yang lebih sistematik dan mendiami kawasan pesisiran pantai, dan inilah yang disebut oleh pengkaji yang bernama Winstead pada tahun 1961. Dan Melayu Deutero inilah yang membentuk rumpun etnik Melayu di seluruh kepulauan Asia Tenggara yang dikenali sebagai Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan juga Filipina. Baik, dan yang ketiga, persekitaran Tanah Melayu ini memiliki iklim dan juga kedudukan geografi yang terlindung dari bencana alam. Itu sebabnya mengapa Kepulauan Melayu ini menjadi pusat tumpuan. Salah satunya disebabkan kedudukan geografi yang strategik dan bebas daripada bencana alam. Dan yang keempat, dapat kita katakan di sini adalah suasana ini secara tidak langsung telah mempengaruhi jiwa dan juga tindakan Melayu untuk tidak bekerja keras kerana punca rezeki yang mudah dan hasil daripada tanah yang subur, laut yang kurang bergelora dan hutan yang kaya dengan sumber makanan yang memustahilkan masyarakatnya ditimpa kebuluran. Ini salah satu faktor yang disebutkan. Jadi apabila kita lihat di sini, kita dapati sesuatu etnik itu adanya pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu, dan geofizikal kita seperti mana yang disebutkan tadi, kita telah negara ini ataupun tanah tumpah darah kita ini telah dikelilingi dengan Laut Cina Selatan dan juga Selat Melaka sebagai laluan tempat pertemuan dan pergaulan dua peradaban yang besar, iaitu dari timur, iaitu di China, dan juga di barat daripada India, melalui kegiatan perdagangan. Dan sumbernya seperti yang disebutkan tadi, adanya sumber pertanian, sumber laut yang menjadi asas kepada dagangan dengan peradaban lain. Dan kalau kita lihat di sini, peradaban Malaysia adalah penyulaman peradaban majmuk dunia melalui difusi budaya. Okey, seterusnya yang kedua kita melihat masyarakat dan demografi, di mana kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Itulah yang disebutkan masyarakat. Jadinya hubungan dalam masyarakat ini wujud dengan cara hubungan bersemuka, dengan cara pola hubungan sosial yang berulang-ulang, iaitu dengan membina kesepaduan dan juga satu unit sosial. Dan masyarakat adalah komuniti yang saling bergantungan dan saling memerlukan antara satu sama lain. Dan masyarakat adalah merujuk kepada sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat tertentu dalam satu komuniti yang teratur serta berkongsi sumber yang ada dalam kawasan tersebut. Dan juga kalau kita dapati pengkaji seperti Harry L. Shapiro pada tahun 1960 mengatakan manusia yang hidup dalam satu kelompok dan bekerjasama antara satu dengan yang lain terdiri daripada lelaki, daripada perempuan, kanak-kanak, dan di situ wujud daripada satu generasi ke satu generasi yang lain di samping mewariskan unsur-unsur tradisi. Kalau kita lihat macam kita, contohnya macam masyarakat Melayu, dia akan mewariskan perkara-perkara tradisi. Kalau dulunya kalau ada senjata seperti keris ataupun pakaian, dia akan mewariskan kepada anak-anak dia ataupun generasi-generasi bawah dia. Baiklah, satu lagi pernyataan daripada seorang disebut sebagai penyelidik, Lucy Mail, pada tahun 1965, beliau mengatakan suatu gagasan yang mengandungi manusia yang berhubungan
secara kolektif, secara bersama-sama melalui hak dan juga obligasi yang saling mengiktiraf. Dan masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Jadi, individu, keluarga, kumpulan-kumpulan kecil merupakan anggota masyarakat dan wujud jaringan yang erat dalam kalangan mereka, terutamanya melalui hubungan bersemuka. Ya, kalau kita hidup secara bermasyarakat, ia akan jadi satu hubungan yang sangat erat sekiranya hubungan itu dibina dengan cara yang baik. Jadinya daripada hubungan ini akan terbina pola sosial yang berulang sifatnya seperti apa? Gotong royong, meraihkan perayaan bersama-sama melalui rumah terbuka, berkumpul menyambut menteri yang datang berkunjung, menghadiri kenduri majlis perkahwinan, membantu mereka yang ditimpa malapetaka, menziarahi jiran yang sakit ataupun yang telah meninggal dunia. Disebabkan apa? Disebabkan hidup dalam masyarakat yang sangat baik, dan inilah yang berlaku. Baik, jadinya kekerapan pergaulan dan juga hubungan ini juga akan terbina satu kesepaduan dalam masyarakat tersebut sebagai satu unit sosial. Jadinya masyarakat juga adalah satu kumpulan manusia yang terdiri daripada etnik dan juga bangsa yang menetap bersama-sama di sesuatu tempat dan mengikut peraturan dan cara tertentu. Jadinya kepelbagaian terbentuk daripada beberapa bahagian yang terdiri daripada kumpulan etnik, dan ianya adalah satu kumpulan manusia yang terdiri daripada pelbagai rumpun bangsa yang telah membentuk satu kesatuan, terutamanya dalam aspek politik, ekonomi dan juga sosial di sesuatu tempat bagi membentuk satu kumpulan yang bersatu padu. Baiklah. Okey, seterusnya kita lihat definisi masyarakat dalam konteks Malaysia, di mana kita kena faham di sini, Tanah Melayu adalah sebuah tempat yang menjadi tumpuan pengembaraan, pelayaran, pusat perdagangan, tumpuan serta menjadi satu tempat persinggahan bagi masyarakat dari kepelbagaian ataupun dari pelbagai budaya dan juga asal-usul. Ini disebabkan apa? Aspek demografi merupakan perkara yang sangat penting dalam mencorakkan kepelbagaian masyarakat Malaysia, yang bukan hanya memperlihatkan betapa uniknya masyarakat Malaysia dari sudut ataupun dari segi komposisi etnik, tetapi turut mewarnai wajah sosio-budaya, demografi politik dan proses politik di Malaysia. Jadi pada abad ke-18 berlakunya perubahan dalam struktur masyarakat di Malaysia. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh migrasi dari luar yang datangnya daripada mana? Datangnya daripada India, datangnya daripada China, datangnya daripada Timur Tengah, datangnya daripada Eropah, yang mana inilah yang disebut sebagai faktor penarik yang ada dalam bumi ini dan juga faktor penolak di negara asal. Negara asal contoh seperti apa? India dan juga China tadi, yang mana masing-masing kalau kita lihat ini daripada negara itu, yang mana semuanya bertanggungjawab mencernakan perubahan yang berkekalan sehinggalah hari ini. Migrasi yang berlaku sedikit demi sedikit sebelum penjajahan barat, tetapi berleluasa, bertambah banyak setelah penjajahan berlaku. Jadinya aktiviti ekonomi dan juga perladangan, aktiviti ekonomi dan juga perladangan menjadi faktor utama dalam aktiviti migrasi daripada luar, terutamanya daripada China dan juga India. Itu sebabnya wujudnya masyarakat plural yang ada, masyarakat yang pelbagai di negara kita dengan dengan penjajah yang datang ke Tanah Melayu dengan bawa masuk semua kaum untuk memenuhi peluang pekerjaan di Tanah Melayu. Okey. Tertarik dengan apa yang disebutkan oleh J.S. Furnival, mengatakan masyarakat plural adalah masyarakat yang bercampur antara satu sama lain tetapi tidak bersatu. Sebab apa? Mereka hidup berdekatan tetapi tidak terpisah dengan sistem politik yang sama serta masing-masing berpegang kepada kebudayaan agama, bahasa dan juga pemikiran sendiri. Dan inilah yang berlaku pada satu ketika dulu. Masing-masing tahu hidup
masing-masing telah hidup, kaum ini hidup, kaum tersebut hidup dan berada di kawasan masing-masing dan masing-masing mengamalkan apa yang mereka pegang, tetapi satu perkara itu mereka tidak bersatu. Okey. Okey, kita lihat garis masa pembentukan masyarakat Malaysia untuk kita mudah faham bagaimana kepelbagaian ini berlaku. Baik, setelah kemasukan migran ataupun orang asing daripada luar, bermulalah proses pembentukan masyarakat plural yang berbilang kaum seperti sekarang. Iaitu proses pembentukan masyarakat pada mulanya sukar kerana berbeza fahaman, berbeza pemikiran, amalan, ras, etnik dan juga kehidupan seharian. Jadinya banyak konflik yang berlaku sebenarnya dalam proses pembentukan masyarakat seperti peristiwa 13 Mei 1969 yang berlaku mengikut garisan pemisah etnik dan bukannya garisan kelas. Jadinya pada era kolonial di mana kemasukan migran daripada luar melahirkan kelompok daripada keturunan Cina dan juga India yang berasimilasi dengan budaya tempatan seperti kelompok Baba Nyonya yang berketurunan Cina dan kelompok Chitty yang berketurunan India, dan asimilasi bangsa juga turut berlaku apabila berlakunya perkahwinan antara orang asing dengan penduduk tempatan yang mewujudkan kategori penduduk berdarah campuran seperti peranakan, said dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, kebanyakan penduduk Malaysia ini mempunyai darah kacukan Melayu Arab, Melayu Cina, Melayu Melayu India dan lain-lain lagi. Baik. Jadinya proses kemasukan migran daripada luar berlaku secara berterusan sehinggalah penjajahan British di tanah Melayu dan jadi apa yang dapat kita lihat di situ adalah wujud masyarakat berbilang kaum dan juga berbilang ras dan juga berbilang etnik di Malaysia. Dan kehadiran kelompok-kelompok ini menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang kaya dengan budaya, adat resam, bahasa dan juga latar belakang kebudayaan yang berlainan. Oleh itu, Malaysia ini merupakan sebuah negara kepelbagaian dengan kelompok Melayu sebagai majoriti, seterusnya kelompok Cina, India dan juga kelompok-kelompok peribumi kecil seperti Dayak, Bidayuh, Iban, Melanau, Orang Ulu di Sarawak serta Kadazan, Dusun, Murut dan juga Bajau di Sabah. Dan apa kita boleh katakan di sini, kepelbagaian masyarakat Malaysia menjadikan Malaysia sebagai tarikan masyarakat luar untuk datang ke sini dan juga bina kehidupan di sini. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat dari kemajmukan kepelbagaian. Okey. Asalnya majmuk, kemudian boleh berubah pergi ke kepelbagaian ataupun diversity. Dan istilah masyarakat majmuk digunakan untuk merujuk kepada masyarakat pelbagai etnik di tanah Melayu selepas kehadiran penjajah yang membawa masuk pendatang dari China dan juga India untuk kepentingan ekonomi. Jadinya budaya majmuk di tanah Melayu merupakan hasil pertemuan dan juga pertembungan budaya yang besar dunia yang melahirkan fenomena sosial di alam Melayu. Jadi apa yang kita boleh faham dengan peradaban majmuk ini? Dia bercirikan semula jadi, tanpa paksaan dan juga fleksibel. Dan kita juga dapat lihat masyarakat majmuk itu bercirikan pemaksaan dan juga perbezaan. Jadi dua perkara yang kita dapat lihatkan perbezaan antara masyarakat majmuk yang pertama ini dan juga kedua peradaban majmuk. Okey, baik. Dan kita boleh memahami konsep hubungan etnik, proses hubungan etnik ini dengan beberapa perkara, iaitu ada 4 kesemuanya, iaitu yang pertama disebutkan sebagai segregasi. Segregasi kita boleh sebutkan sebagai separation, pemisahan atau pengasingan antara etnik dengan etnik yang lain. Dan perkara ini berlaku dengan cara apa? Berlaku dalam keadaan bentuk pemisahan tempat tinggal dan sistem pendidikan, pengangkutan dan juga kemudahan awam. Ini adalah tingkat integrasi yang paling rendah sekali. Baik, yang kedua adalah berkaitan dengan akomodasi. Akomodasi ini adalah dia sedikit
atas daripada segregasi, di mana adanya penerimaan terhadap norma dan nilai etnik lain tanpa menggugat budaya masing-masing, dan kesemuanya bebas mengamalkan budaya masing-masing. Contohnya, Melayu amalkan budaya mereka, Cina juga mengamalkan budaya mereka, dan India terus mengamalkan budaya mereka, dan kesemuanya saling menyedari dan menghormati budaya etnik masing-masing dan mempertahankan budaya hidup masing-masing. Okey, seterusnya sedikit tinggi tahapnya, iaitu dikenali sebagai asimilasi. Ianya merupakan proses integrasi sehala yang menghasilkan satu kelompok masyarakat yang mempunyai satu budaya, satu agama dan juga satu bahasa. Jadi kita boleh sebutkan di sini asimilasi budaya. Contohnya kelompok minoriti yang akan mempelajari budaya kelompok majoriti. Contohnya apa? Contohnya adalah masyarakat Cina di negeri Kelantan, di mana mereka adalah kelompok minoriti, dan apa yang menariknya adalah mereka ini boleh mempelajari budaya kelompok majoriti iaitu masyarakat Melayu, dan di situ kita dapat lihat mereka ini masyarakat Cina Kelantan boleh bercakap Melayu dan juga dengan dialek Kelantannya, dan orang pun tidak dapat nak membezakan ini rupanya masyarakat Cina Kelantan, sebenarnya tak nampak seperti Cina. Tak nampak seperti Cina. Dan juga boleh berpakaian seperti pakai kain pelikat, yang perempuannya pula pakai kain batik, dan inilah yang disebutkan sebagai asimilasi budaya. Okey, seterusnya asimilasi struktur, di mana kelompok minoriti berjaya menyertai institusi utama dan aktiviti sosial dalam masyarakat majoriti. Okey, seterusnya kita lihat amalgamasi. Dari sudut amalgamasi ini, tahap asimilasi yang paling tinggi dan merupakan proses pencantuman melalui biologi. Contohnya dengan cara apa? Perkahwinan campur. Dan segmented asimilasi Malaysia ini di mana dasar pembinaan negara bangsa terbina berdasarkan integrasi. Sebab identiti setiap etnik itu disuburkan dan juga dikekalkan. Daripada 4 proses di atas ini, kita dapat sebutkan apa? Segmented asimilasi kerap berlaku, dan mereka ini mempertahankan ciri-ciri keetnikan walaupun menerima budaya tempatan dan sejagat. Okey, untuk kita mudah faham berkaitan dengan tingkat integrasi ini, dapat kita lihat di sini. Yang pertama adalah tingkat integrasi yang paling rendah disebut sebagai segregasi, di mana dasar apartheid telah diamalkan di negara Afrika Selatan, di mana orang putih, orang kulit putih dan juga orang kulit hitam ini diasingkan. Dan inilah disebut sebagai apa? Dasar apartheid, dan disebutkan sebagai segregasi. Sehingga kan tandas di sana pun diasingkan. Tandas untuk lelaki, tandas untuk berkulit putih, white, dan non-white untuk di tandas yang berbeza. Okey, seterusnya, ni benda yang paling best. Makanan pelbagai kaum diterima di Malaysia, dan ini disebut sebagai akulturasi. Semua boleh makan, dan ia sedikit sebanyak tidak menjejaskan kebudayaan yang kita pegang. Dekat makanan kita boleh bersatu padu. Nampak tak hebatnya di situ? Okey, dan satu lagi cara untuk kita mudah faham adalah inilah yang saya sebutkan tadi, kaum Cina perempuan di Kelantan memakai kain batik. Ya, ini. Okey. Dan satu lagi, tingkat yang paling tinggi integrasinya adalah amalgamasi. Kaum peranakan India iaitu Chetty, dan peranakan Cina, Baba dan juga Nyonya. Okey, seterusnya kita dapat lihat di sini adalah skema proses hubungan etnik di Malaysia. Okey, kita dapat bacakan daripada hujung ini bagaimana tahap putarannya. Disfungsional sosial, sekiranya nilai sosial itu ataupun perkara yang disebutkan sebagai sosial itu tidak berfungsi, dia akan membawa kepada dimensi keruntuhan, tidak adanya integrasi. Dan apakah bentuk hubungan yang terhasil? Bentuk hubungan sosial yang terhasil sudah tentulah risiko dalam akan berlakunya rusuhan dalam skala kebangsaan, dan hasilnya konflik akan berlaku. Dan kesepatuan sosial dapat kita katakan di sini adalah sangat tidak baik. Sama juga dengan yang kedua, plural kemajmukan tapi dalam bentuk segregasi, terpecah, terpisah. Okay, dimensi nilai dia masih lagi memperakui, tapi bentuk hubungan sosialnya ketegangan,
pergaduhan, terpisah asing dan juga terpisah asing daripada penyatu paduan. Jadi hasilnya adalah apa? Pertembungan. Dan dari sudut tahap kesepaduan sosialnya adalah sederhana, tidak baik. Seterusnya tahap putarannya, yang ketiga adalah akomodasi, masih lagi hormat, ada tumpuk panas pautan dan hasilnya kontestasi. Kontestasi ini adalah persaingan dan kesepaduan sosialnya adalah rendah dan juga tidak baik. Dan seterusnya akulturasi ini, dimensi nilai ini adanya nilai penerimaan, bentuk hubungannya pautan sosial dan hasilnya adalah tolak ansur dan kesepaduan sosialnya adalah rendah dan baik. Dan ini yang kita boleh sebutkan tadi seperti apa? Makanan tadi, masing-masing tolak ansur. Roti canai, tak apa makannya pasal boleh ketepikan. Asalnya roti canai itu daripada masyarakat India, tapi orang Melayu pun makan, orang Cina pun makan. Lagi contohnya pergi taufu fa, yong taufu, orang Melayu Cina pun makan, India pun turut makan sama. Kan nasi lemak di kalangan masyarakat Melayu, semua pun makan. Ini menunjukkan apa? Adanya tolak ansur. Hasilnya di situ. Kemudiannya asimilasi segmented, yang mana perkongsian nilai bersama dan dalam bentuk hubungan sosialnya adalah ikatan sosial dan hasilnya adalah penempuan dan ianya dalam keadaan sederhana baik. Dan akhirnya akhir sekali adalah amalgamasi, meraikan bersatu dalam kepelbagaian integrasi. Bentuk sosial adalah keterikatan, bonding. Hasilnya adalah konsensus ataupun yang disebutkan sebagai kerjasama dan kesepaduan sosialnya adalah sangat baik. Semalam saya dapat pergi ke satu pasaraya dan dapat melihat seorang lelaki Melayu dan juga Cina ini boleh shopping sama-sama. Dan yang lelaki Cina ini tidak cukup duit dan lelaki kawan dia seorang tu, iaitu lelaki bangsa Melayu, dapat membantu untuk tolong bayarkan terlebih dahulu. Dan inilah yang disebutkan sebagai apa? Adanya bonding, ikatan yang sangat baik di kalangan masyarakat Malaysia. Seterusnya kita lihat pula perkara yang ketiga, iaitu berkenaan dengan ekonomi dan juga pasaran. Kalau kita lihat ekonomi di Tanah Melayu ini pada awalnya terus berkembang pesat dan British terus membiarkan masyarakat Melayu mengerjakan kegiatan pertanian bercorak tradisional, iaitu bercorak sara diri, tanpa diberikan peluang untuk memasuki kegiatan ekonomi moden seperti pelombongan dan juga peladangan. Dan apa yang dilakukan adalah dasar pecah dan juga perintah. Dasar break and rule yang diperkenalkan oleh British dan apa yang telah diperkenalkan itu telah membentuk 3 kawasan penempatan. Berapa semuanya? 3 kawasan penempatan berdasarkan etnik, di mana adanya penempatan etnik Melayu, yang mana kekal dengan aktiviti sebagai petani dan juga nelayan. Yang kedua, masyarakat Cina yang kekal dengan aktiviti sebagai peniaga dan juga pelombong di kawasan bandar, manakala yang ketiga, masyarakat India yang kekal tinggal di kawasan estate ataupun ladang getah sebagai penoreh getah. Dan kalau kita faham, dasar ini tidak langsung membantu masyarakat Melayu untuk menghadapi perubahan dalam kehidupan ekonomi moden dan juga pesat, kerana mereka masih lagi meneruskan kegiatan ekonomi sara diri. Baik, pada era kolonial, kemunculan Inggeris telah membawa perubahan masyarakat di Tanah Melayu dan bersifat serumpun dan berkongsi satu peradaban kepada sebuah masyarakat majmuk. Jadinya proses transformasi ini berlaku bagi memenuhi kehendak ekonomi Inggeris sehingga membawa kepada kemasukan pendatang, terutamanya komuniti Cina dan juga India. Jadi rentetannya daripada sini, pendiskriminasian terhadap komuniti Melayu, terutamanya Melayu kelas bawahan, mulai terungkap, dan ini terselah dalam sektor ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Sebab apa? Kalau kita dapat katakan di sini, contohnya Inggeris telah menekankan corak ekonomi pra-kapitalis yang membuka peluang kepada sesiapa untuk mengaut sumber ekonomi. Sedangkan corak ekonomi Melayu bawahan ini lebih kepada bentuknya sara diri, hanya untuk cukup-cukup makan, dan juga tak menekankan kepada
cara untuk mengumpulkan harta, pemilikan tanah kerana dikhususkan kepada kelas atasan. Jadinya untung kepada orang yang berada dalam kelas atasan ini yang ada kelebihan dari sudut pendidikan, dapat bercakap dalam bahasa Inggeris, dapat akses pendidikan. Mereka ini biasanya akan boleh kita katakan adanya pemilikan harta, adanya pemilikan tanah dan hidup mereka agak senang. Dan di sinilah berlaku diskriminasi. Baik, dan seterusnya pada era pasca kolonial pula, dasar ekonomi komersial, kapitalisme dan juga bebas menyebabkan perubahan sistem kepada sara diri kepada sistem komersial. Jadinya adanya pembukaan tanah dan juga ladang serta peningkatan pelombongan biji timah telah berlaku yang mendorong kepada kewujudan sistem ekonomi moden berteraskan industri berasaskan buruh, dan disebabkan itu maka keperluan pemodenan prasarana baru yang memerlukan tenaga buruh telah diperkenalkan dan berlakunya kemasukan buruh-buruh asing. Baiklah. Okey, bagi mengatasi masalah yang telah dibawa oleh penjajah yang telah disebutkan sebentar tadi, kerajaan telah memperkenalkan dasar ekonomi baru, dan dasar ekonomi baru ini dia sebenarnya ada agenda serampang dua mata. Baik, yang mana agenda yang pertama ini, dasar ini untuk menyatupadukan pelbagai etnik, nak satu padukan semua etnik ini, dan yang kedua permulaan baharu kepada etnik Melayu untuk bergiat dalam bidang komersial dan juga memberi peluang bagi adanya pertambahan aset untuk pemilikan tanah dan sebagainya. Jadinya DEB ini, dasar ekonomi baru ini berpegang kepada prinsip bahawa ketidakseimbangan ekonomi perlu diperbaiki untuk elakkan ketegangan dan juga konflik antara etnik dan seterusnya mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Jadinya objektif DEB ialah pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum, penyusunan semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Okeylah, pelajar-pelajar sekalian, itu sebabnya kalau kita lihat dasar ekonomi baru yang diperkenalkan ini ada sasaran dan juga objektifnya. Kalau kita dapat lihat di sini kadar kemiskinan, iaitu apabila DEB ini diperkenalkan pada 1970-an, kadar kemiskinan secara keseluruhannya pada 49.3% dan pada tahun 1990-an dalam 16.7%, iaitu berjaya untuk kurangkan kadar kemiskinan. Di sudut luar bandar pula daripada 58.7 kepada 23% dan dalam bandar pula daripada 21 hingga kepada 19%. Dan dari sudut pemilikan equity korporat pula, asalnya daripada Bumiputera 2.4% telah naik menjadi 30%, bukan Bumiputera daripada 34.3 kepada 40% dan daripada pemuda asing daripada 63 menjadi 30%, dan ini secara tidak langsung telah memberikan peluang kepada kaum yang ada di negara kita ini untuk mempunyai equity korporat, iaitu pemilikan dalam syarikat korporat. Dan inilah satu kelebihan dasar ekonomi baru, walaupun ada kritikan yang mengatakan ianya tidak berjaya sepenuhnya dan sebagainya, tetapi sedikit sebanyak ianya membantu kepada mengeluarkan kemiskinan kepada dapat keluarkan masyarakat dalam kemiskinan. Okey, pelajar-pelajar sekalian, perkara yang keempat adalah berkaitan dengan falsafah dan juga pemikiran. Dan falsafah dan pemikiran tradisional ini kita dapat lihat ianya adalah perspektif ini berpandangan matlamat telah pun ditentukan dan ditetapkan, manakala manusia hanya diberi peluang untuk memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. Dan Ibn Khaldun berpendapat ilmu perlu diintegrasikan antara ilmu agama dan juga ilmu alat. Okey, jadinya menuntut ilmu, agama, logik, falsafah, matematik dan juga bahasa Arab itu perlu, dan ketokohannya ini diakui oleh sarjana barat, di mana sarjana yang pertama iaitu Arnold Toynbee mengatakan falsafah sejarah yang dihasilkan Ibn Khaldun merupakan sumbangan terbesar pernah dilahirkan manusia di atas muka bumi ini. Dan yang kedua
sarjana yang kedua mengatakan Ibn Khaldun merupakan ahli falsafah Islam yang tiada taranya, dan yang ketiga G. Sultan mengatakan Ibn Khaldun merupakan ahli sejarah dan falsafah agung bukan sahaja pada kurun-kurun pertengahan, malah sepanjang zaman. Jadinya dalam falsafah dan pemikiran moden ini mengatakan apa? Perspektif ini berpandangan manusia berhak menentukan matlamat hidupnya dan juga berhak memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. Baiklah, pelajar-pelajar sekalian, kita perlu tahu di Malaysia ini ataupun di negara kita ini bagaimana boleh berlakunya kepelbagaian. Sudah tentunya kita boleh katakan daripada awal tamadun ataupun kemunculan awal kerajaan yang berada dekat negara kita ini, masuknya pelbagai jenis manusia yang datang daripada India, datang daripada China, datang daripada Timur Tengah, iaitu negara Arab, datang daripada Eropah, dan kita perlu akui bahawa Selat Melaka inilah sebagai gelanggang kepelbagaian, yang mana proses interaksi kepelbagaian peradaban dan etnik bermula di Selat Melaka dengan proses pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang ras ataupun etnik melalui aktiviti perdagangan dan juga perkahwinan. Jadinya melalui proses interaksi antara budaya, maka terbentuklah interaksi peringkat tamadun. Apa yang kita boleh faham kat sini adalah interaksi dalam lingkungan budaya yang sama telah membentuk satu budaya dalam sesuatu kaum. Contoh untuk kita mudah faham. Contohnya adalah seperti orang Melayu. Orang Melayu sahaja terpecah dengan pelbagai etnik yang kecil. Contoh seperti orang Jawa, orang Banjar, orang Bugis, Mendaling, lagi apa lagi? Dan sebagainya, Melayu Sumatera, Aceh dan sebagainya. Okey, orang Cina pula seperti pecahannya seperti Hakka, Cantonese, Hainan, Teochew dan sebagainya, dan orang India seperti Malayalam, Punjabi dan banyak lagi. Jadinya, interaksi dalam lingkungan budaya yang sama ini telah mempamerkan kepelbagaian budaya dan juga adat resam keturunan. Sangat-sangat unik di sini. Sebab apa? Kita dapat lihat pelbagai budaya, pelbagai adat resam daripada pelbagai bangsa ataupun etnik yang telah masuk ke dalam negara kita. Dan dalam masa yang sama juga pegangan agama yang berbeza, tetapi dari segi budayanya tetap sama. Jadi kita dapat lihat di sini golongan masyarakat Hindu di utara menerima unsur-unsur keislaman dalam budaya berpakaian, pemakaian dan juga seni bina. Dan masyarakat Muslim di India pula menerima unsur-unsur tertentu termasuk seni bina, muzik, pemakaian dan gaya hidup masyarakat Hindu. Okey, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, Kesultanan Melayu Melaka ia adalah lambang pertemuan masyarakat pelbagai etnik. Baiklah, sebab apa ia dikenali sebagai lambang pertemuan masyarakat pelbagai etnik? Kita perlu ingat, Melaka ini pernah digelar sebagai The Venice of the East yang telah menjadi tempat pertemuan pedagang seluruh dunia seperti datangnya daripada Arab, Parsi, Cina, India dan sebagainya. Dan pelbagai aspek menyumbang kepada zaman keagungan Melaka ini. Sebab apa? Pada era prakolonial, iaitu sebelum berlakunya penjajahan, interaksi sosial dengan komuniti bukan Melayu telah terpupuk melalui peranan Melaka itu sendiri sebagai pusat entrepot, pusat pelabuhan entrepot antarabangsa. Maksudnya, pelabuhan Melaka itu jadi satu pusat tumpuan untuk kesemuanya berdagang, tukar barang dan sebagainya. Itu adalah pada era prakolonial. Dan seterusnya, kedatangan masyarakat luar seperti masyarakat Arab, Cina, India dan sebagainya telah meningkatkan lagi kedudukan yang sangat strategik bagi di Selat Melaka ini, yang merupakan salah satu laluan perdagangan antara timur dan juga barat. Oleh itu, Melaka digelar oleh komuniti Arab sebagai Malakat, iaitu tempat ataupun wilayah berhimpunnya pedagang, perhimpunan pedagang dan juga barangan dagangan. Dan perkara ini disebut oleh pengkaji yang bernama Muhammad Yusof Hakim pada 1989. Dan kerjasama dan juga layanan baik dan juga perlindungan keselamatan daripada pihak Sultan dan juga Syah Bandar telah menarik minat pedagang asing untuk terus berdagang di Melaka, dan akhirnya Melaka dikenali sebagai
Venice kecil ataupun the Venice of the East. Dan kita dapat lihat di sini ada 4 aspek yang telah membawa Melaka ini sebagai satu tempat tumpuan perdagangan disebabkan apa? Pemerintahan. Dan pemerintahan ini disebabkan apa? Melaka ada perlembagaannya, dan perlembagaannya berdasarkan ajaran Islam, dan daripada perlembagaan itu wujudnya undang-undang, contohnya seperti Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, dan pemerintahan yang berlaku secara diplomasi dan juga terbuka. Dan apa yang penting di sini adalah dari sudut pemerintahan itu mementingkan keharmonian kaum, dan buktinya pegawai istana meliputi etnik Melayu dan juga India telah melaksanakan amalan perkahwinan campur seperti perkahwinan Puteri Hang Lipo dengan Sultan Mansur Shah. Seterusnya, di sudut aktiviti perdagangan, Undang-Undang Laut Melaka digunakan untuk tujuan menjaga keselamatan Laut Melaka daripada ancaman perompak dan juga lanun. Sebab apa? Selat Melaka ini adalah selat terpanjang, dan satu lagi ianya adalah laluan yang sangat sempit, dan perkara ini amat mudah bagi perompak dan juga lanun untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang tak bermoral ini. Jadinya dengan adanya aktiviti perdagangan dan adanya peraturan dan juga undang-undang ini secara tidak langsung telah dapat menjaga keselamatan Laut Melaka daripada ancaman perompak dan juga lanun. Dan satu lagi adalah pemerintahan terbuka dan pentadbiran sistem pelabuhan yang cekap oleh Laksamana Melaka. Baik, di sudut kependudukan, zaman pluraliti, zaman kepelbagaian ini akibat penghijrahan pedagang Arab dan juga Cina, India dan juga negara lain tanpa perlukan pasport, visa sebagai pengenalan diri untuk masuk ke dalam sesuatu kawasan. Kena ingat, ini adalah zaman dahulu yang tak perlukan kepada visa, tak perlukan kepada pasport, boleh masuk, access anytime, siapa-siapa sahaja boleh masuk dengan bebas, berdagang, berinteraksi, yang menyebabkan berlakunya proses asimilasi dan juga amalgamasi. Jadi secara tak langsung telah mewujudkan masyarakat yang baru, dan ini kita dapat nyatakan contohnya seperti kewujudan masyarakat Baba dan juga Nyonya, masyarakat Melayu Arab, masyarakat Melayu India. Dan aspek yang keempat adalah kepelbagaian budaya. Melaka dikenali sebagai kota metropolitan, kota multi budaya, dan pluralisme budaya hasil daripada interaksi pelbagai budaya seperti Arab pra-Islam, Hinduisme, Buddhisme, Arab Islam dan juga Eropah seperti Inggeris, Sepanyol, Belanda, British dan sebagainya, dengan budaya alam Melayu sejak abad ke-5 Masihi. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, seterusnya kita lihat pembentukan masyarakat majmuk era kolonialisme Inggeris, di mana kedatangan British ke alam Melayu berlandaskan kepada serampang 3 mata: keagamaan, kekayaan dan juga kemegahan. Kita perlu ingat ataupun kita perlu akui fakta sejarah menunjukkan apa? Negara yang lebih awal mengalami pengalaman ataupun kita panggil penjajahan ini adalah negara Asia Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka dan juga Nepal. Bernard Cohn, ahli antropologi Amerika yang mengkaji berkaitan dengan sejarah India, mengatakan beliau mengutarakan kolonialisme bukan hanya melibatkan penaklukan ruang fizikal tetapi juga penaklukan ruang epistemologi melalui siri modus penyiasatan dengan proses penguraian sistem pemikiran peribumi yang mengakibatnya hilangnya kekuatan sistem pemikiran peribumi sebagai kuasa pentakrifan kehidupan. Sangat tinggi ayat tersebut ya. Mudah untuk kita katakan kat sini ya. Bukan saja datangnya Inggeris, datangnya penjajah ke sesuatu tanah tumpah sesebuah negara itu bukan datang sebegitu saja, tapi dia telah menyebabkan dari sudut pemikiran bagaimana cara berfikir masyarakat pada ketika itu sekiranya masih kuat berpegang kepada jati diri yang asal dihilangkan sedikit demi sedikit dan akhirnya mengikut apa yang telah dibentuk oleh Inggeris. Itulah cara untuk kita fahamkan di sini. Sebab apa? Ilmu ini adalah satu ilmu yang dihimpunkan, diklasifikasikan dan ditransformasikan ke dalam bentuk laporan, sejarah, gazet, kanun undang-undang dan juga ensiklopedia. Baiklah.
Jadi apa yang berlaku? Apabila telah berlakunya sedikit pemisahan ataupun penguraian daripada pemikiran masyarakat asal tersebut, secara tidak langsung ini dia. Pemisahan antara agama dan sains berlaku. Ini berlaku di Eropah pada abad yang ke-15 Masihi yang dikenali sebagai Rock of Ages dan Science and Religion in the Fullness of Life oleh Stephen Jay Gould pada 2002 yang beliau mengatakan bahawa berlakunya pemisahan antara agama dan juga sains di mana agama dianggap sebagai penyumbang perselisihan pendapat dalam kalangan manusia, pergaduhan dan juga peperangan. Itu sebabnya wujudnya aliran-aliran pemikiran seperti apa? Aliran sekularisme, aliran sosialisme, aliran liberalisme yang tidak mahukan kepada agama dalam bentuk kehidupan. Baiklah. Dan apa yang berlaku? Sains pula dianggap sebagai bersifat universal ataupun sawajagat menyatukan manusia dengan kefahaman yang sama dan hidup aman damai. Jadi, dasar pemisahan agama dengan negara diteruskan oleh British di Tanah Melayu dengan British menguasai pentadbiran negara. Itu sebabnya bila British kuasai pentadbiran negara ini, kita perlu faham dari sudut akademiknya. Dari sudut akademiknya menunjukkan apa? Masyarakat sikit demi sedikit tidak faham kepada agama. Sedikit demi sedikit tidak berpegang kepada agama, sedikit demi sedikit tidak pegang kepada adat yang telah diwarisi sebelum ini dan telah memasukkan elemen-elemen etika, elemen peradaban yang kononnya dikatakan moden tetapi ada kalanya bercanggah dengan apa yang telah dibawa oleh agama itu sendiri. Tapi mereka ini lebih mengagung-agungkan apa yang telah dibawa oleh British. Dan kita lihat lagi, Sultan menjaga hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu dan pengenalan sistem pentadbiran berdasarkan pengagihan kuasa antara kehakiman, eksekutif dan juga perundangan. Jadinya pertemuan antara Islam sebagai agama dan para penganutnya dengan negara kolonial sekular terutama dalam konteks pemodenan Barat. Dan ini kesan kepada pembentukan masyarakat majmuk era kolonialisme Inggeris. Okey, seterusnya kita lihat kepada poin yang terakhir berkaitan dengan warisan dan pendigitalan sejagat. Dan kalau kita dapat lihat pada hari ini, teknologi maklumat dan juga komunikasi serta media digital yang dikuasai oleh Barat adalah salah satu cabaran besar kepada seluruh peradaban manusia dalam mempengaruhi nilai dan etika masyarakat kepelbagaian. Aspek media, sama ada media elektronik, media cetak memainkan peranan yang sangat penting atau secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses membina kesepaduan antara etnik melalui peresapan ke dalam amalan dan gaya hidup masyarakat Malaysia. Dan kita boleh katakan di sini budaya Barat telah masuk mempengaruhi perkembangan teknologi dan komunikasi dan menyerap masuk dalam kehidupan peradaban budaya Barat melalui bentuk penjajahan, pemikiran dan juga budaya. Dan kalau kita lihat perkara-perkara ini disebabkan apa? Disebabkan keadaan saling kebergantungan untuk hidup kerana tidak ada individu maupun kelompok yang sempurna sempurna di sudut kebolehan, keupayaan dan kehendak naluri mereka dalam usaha memenuhi kehidupan hidup masing-masing. Dan kita dapat lihat dari sudut apa? Kalau rancangan-rancangan TV melalui media ini contohnya seperti American Idol, X Factor dan diadaptasikan ke dalam Malaysia seperti Akademi Fantasia. Kalau setiap hari Ahad di TV3, I Can See Your Voice. Itu adalah semua rancangan yang datang daripada negara luar dan diadaptasi dalam negara kita. Dan secara tak langsung, cara berhibur itu sendiri telah sedikit demi sedikit menghakis budaya yang ada dalam negara kita, walaupun kita akui itu adalah satu evolusi dalam bentuk hiburan, satu evolusi dalam bentuk penyiaran di Malaysia. Dan kita dapat lihat di sini impak media digital ke atas etika dan peradaban dapat dilihat melalui peningkatan jaringan komunikasi, mendekatkan manusia dari seluruh dunia, tingkatkan taraf hidup, buka ruang kepada perkongsian ilmu dan sepadan. Dan disebabkan telefon bimbit yang kita ada pada hari ini menyebabkan kita boleh buat duit ataupun dapatkan income dengan kita menggunakan telefon bimbit. Itu adalah salah satu perkara yang baik yang kita tak dapat nafikan. Tetapi dalam masa yang sama,
ia juga mendatangkan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi, macam mana kita nak lakukan ini adalah semuanya kuasa di tangan kita. Kita yang pilih nak jadi baik ataupun yang sebaliknya. Okey, baiklah. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Okey, peradaban secara umumnya adalah sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala pelakuan, pemikiran dan kemajuan tinggi, baik halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang memiliki personaliti, tata susila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa. Dan ilmu tentang etika ini dan juga peradaban pada hari ini adalah penting kerana boleh membantu ke arah pembinaan dan kejayaan sesuatu masyarakat. Jadinya pengajaran daripada kitaran sejarah masyarakat ini patut kita jadikan iktibar agar generasi muda tidak leka dengan keamanan dan juga kemewahan yang telah kita kecap. Dan juga kita perlu akui, kita kena mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan dengan etika dan juga peradaban di mana ianya membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama. Jadinya pendedahan terhadap mengenali latar belakang etika dan juga peradaban masing-masing pula boleh memupuk rasa persefahaman antara satu sama lain. Dan kita perlu ada satu rasa untuk kita tahu bagaimanakah peradaban yang ada daripada budaya yang lain, dan kita juga perlu tahu kenapa sesuatu perkara itu berlaku pada budaya yang lain. Untuk kita apa? Untuk pupukkan rasa persefahaman. Jadinya pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, terima kasih atas perhatian semua, dan selepas ini kita akan memberikan soalan latihan pengukuhan untuk menguji kefahaman anda dan juga untuk mengukuhkan lagi ilmu dan juga pengetahuan yang anda pelajari pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi di lain siaran. Bye-bye.